Ibda Binafsik dengan lagunya Al-Quran 10.35 minit pagi. Seperti yang telah pun saya war-warkan, inilah rancangan Temu Bual Alpha 102 pada hari ini terbitan Wahidah Muhammad Yaakob. Kita nak bercerita, berkongsi sama-sama tentang topik hari ini, penandaan dan perakuan Al-Quran di Malaysia. Oleh itu saya nak raikan tetamu pada hari ini yang dah pun ada di konti bersama-sama dengan kita, yang lebih layak, lebih pakar untuk berkongsi dengan kita rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, tentang topik hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Farid bin Sharif, penolong setiausaha Seksyen Regulatory Al-Quran, Hadis, Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz nampak sihat. Alhamdulillah. Okey, juga kita ada Dr. Siddiq bin Arifin, pensyarah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, merangkap setiausaha Lajnah Tashih, betul Ya, betul. Okey, Al-Quran KDN. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Konti Nasional FM. Selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah kedua-duanya nampak sihat. Hari ini kita nak cerita sesuatu yang sangatlah penting dan harus ambil tahu oleh semua umat Islam, khususnya di Malaysia, kerana perkembangan teknologi semasa kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang, terutamanya mengenai cetakan Al-Quran. Apatah lagi kaedah pembelian sekarang ni pun ada banyak cara, banyak kaedah. Ada yang beli secara dalam talian, secara terus di kedai, mungkin melalui ustaz ataupun ustazah di kelas mengaji masing-masing. Itu memang kita tak ada was-was lah. Jadi kita kena hati-hati pembelian Al-Quran ini. Kadang-kadang mungkin beli dalam talian tu tak perasan Ustaz mungkin kita nampak murah terus beli. Tak semak dulu dari mana apa semua, kelulusannya pula macam mana. Jadi hari ini, inilah kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda rakyat Malaysia mengenai penandaan dan perakuan Al-Quran. Kita nak mulakan dengan peranan serta tanggungjawab KDN terhadap penerbitan Al-Quran di Malaysia. Okey, Ustaz Farid boleh mulakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Lela atas soalan tadi. Apakah peranan KDN? Saya ingat seluruh rakyat Malaysia sangat mengenali Kementerian Dalam Negeri ni. Betul. Sehingga ada yang mengatakan KDN ni menguruskan daripada mula lahir seorang rakyat Malaysia sampailah ianya dikebumikan. Urusan dia, urusan kelahiran kan dan kematian. Kelahiran dan kematian, mana IC kan, kemudian surat beranak, kemudian kematian, melibatkan berbagai agensi di bawah KDN. So sudah semestinya bila sebut begitu, KDN ni misi dia apa? KDN ni dia akan memastikan untuk memastikan keselamatan dan keamanan dalam negara kita ni terjamin. Negara kita terjamin. Jadi oleh itu antara peranan dan tanggungjawab KDN ini ialah untuk memastikan teks Al-Quran yang berada di pasaran. Dia pun termasuk dalam nak menjamin keselamatan negara. Keselamatan negara. Kenapa Al-Quran itu dikategorikan di segi keselamatan negara? Sebab ia merupakan sumber utama umat Islam. Dengan Al-Quran ni boleh mencetuskan pelbagai sentimen yang tidak baik. Kan di luar sana kita dengar orang menghina Al-Quran dan sebagainya. Jadi Al-Quran ni satu benda yang sangat sensitif. Jadi KDN mengambil peran itulah, diletakkan Al-Quran tu di bawah keselamatan dalam negara. Keselamatan dalam negeri. Jadi antaranya dalam peranan KDN itu juga ialah kita bila nak menjamin tu kita ada satu akta. Bagi menjamin Al-Quran itu dia ada akta, dipanggil Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986. Sudah lebih 35 tahun akta ni. Jadi dalam akta ni dia nak mengawal, dia di sana ada peruntukan berkaitan dengan pencetakan. Yang kalau sebut tadi tentang beli tu, tentang penjualan. Termasuk yang beli online, import. Dia import Al-Quran. Pengimportan tu. Jadi dengan akta itu dia mengawal itu. Penerbitan, begitu juga dengan penerbitan dan pencetakan. Jadi di sana ada peruntukan. Kalau melanggar dia ada sekian denda dan juga boleh dipenjarakan.
Jadi untuk menjamin keselamatan teks itu terpelihara. Dan seterusnya KDN ni adalah saya di KDN dengan bersama rakan-rakan yang lain memastikan Al-Quran ni bila nak dikeluarkan, kita mengeluarkan garis panduan. Garis panduan, kita ada peraturan, ada standard dia. Ada standard dia, ada penanda aras berkaitan dengan penulisan. Nak cetak Quran tu di Malaysia ni standard dia macam mana? Kan bukan sewenang-wenangnya boleh keluar. Nampak kat pasal di luar kulitnya cantik. Kan macam-macam kan? Di dalam dia tak tengok lagi. Di luar nampak cantik, berbunga-bunga dan sebagainya. Jadi kita KDN mengeluarkan garis panduan. Standard yang macam mana yang dibenarkan. Itu insya-Allah doakan supaya KDN dapat terus menjalankan tanggungjawab dia bagi memastikan Al-Quran itu terus terpelihara kesucian dia dan kesahihannya. Terima kasih. Dan rakyat Malaysia menggunakan Al-Quran yang betul Betul. Dari segi isi kandungannya tu yang harus dijaga mengikut garis panduan yang telah pun ditetapkan. Siapa yang terlibat ni Ustaz dalam proses melulus dan memperakukan kesahihan Al-Quran di Malaysia? Terima kasih. Jadi sudah semestinya bagi untuk menjalankan tugas-tugas sudah pastinya ada satu jawatankuasa atau mereka yang bertanggungjawab ataupun yang menjalankan tugas-tugas nak memastikan Al-Quran, kalimah-kalimah yang ada dalam Al-Quran itu dipastikan sahih, benar, autentik dia tu. Jadi kami sudah semestinya kalau kami di KDN tak mampu untuk mengendalikan atau menguruskan ini semua. Jadi kita telah mewujudkan sebelum nak meluluskan ada suatu jawatankuasa dia panggil Lajnah Tasihih Al-Quran, yang macam bersama kita ni Dr. Siddiq kan. Dia adalah sisusa orang penting antara yang dilantik untuk membantu KDN menyemak bila kita dapat permohonan untuk satu Al-Quran nak diberi perakuan. Mereka ni seramai berapa orang? 35 orang. Seluruh ada wakil di setiap negeri. Setiap negeri diwakili 2 orang. Kemudian KDN sendiri juga ada dengan dalam tingkat KDN 5 orang. Jadi mereka inilah yang kita beri peranan mereka ni sebagai orang yang sangat mahir, pakar, dan mereka ni semuanya hafiz Al-Quran. Masya-Allah. Hufaz Al-Quran. Masya-Allah. Jadi Al-Quran mereka di dada dan mereka inilah yang menyemak Al-Quran ayat demi ayat, kalimah demi kalimah, memastikan tidak ada kesilapan dan sebagainya sebelum nak Quran itu dicetak. Jadi selepas mereka ni menyemak, mereka akan laporan semakan tu akan dibentangkan di dalam anggota lembaga pengawalan dan pelaksanaan pencetakan Al-Quran di bawah KDN juga. Jadi lembaga inilah akan memperakukan semakan yang dibuat oleh lajnah. Sekian ni dia kata yang syarikat ni telah mencetak ada kesalahan dan sebagainya. Di keputusan dia adalah lulus dengan pembetulan. Sekian ni permohonan ni bersih, tak ada salah. Jadi lulus lah dapat perakuan. Ada sekian ni banyak kesalahan. Jadi nanti doktor boleh sediakan bagaimana proses. Ada melebihi sekian-sekian, banyak kesalahan besar kan doktor kan? Ditolak. Jadi proses itulah. Jadi yang lembaga mereka ni diwakili oleh kebanyakannya semua mufti-mufti. Semua mufti. Jadi kami KDM macam saya adalah merupakan mengurustiakan permohonan, menguruskan permohonan Al-Quran yang nak diberi perakuan. Itu dia. Maknanya di bawah KDN lah. Di bawah KDN. Okey. Itu yang dikatakan tadi di bawah section regulatory Al-Quran dan hadis. Betul. KDN itu unit ustaz lah. Betul. Baik, kita bersama-sama dengan doktor. Masya-Allah. Saya rasa rezeki lah hari ini dapat berjumpa dengan doktor dan ustaz pada hari ini. Macam mana peranan ahli-ahli Lajnah Tasihih Al-Quran KDN ni dalam membina pewarnaan? Doktor, sebab sekarang ni banyak Al-Quran yang berwarna. Macam-macam bentuk, macam-macam color. Boleh ke banyak color? Banyak warna dalam sesebuah Al-Quran? Macam mana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Lela, rakan panel Ustaz Farid dan para pendengar yang dikasihi sekalian apakah peranan ahli lajnah di KDN ini dalam membina pewarnaan tajwid Al-Quran?
Jadi kalau kita melihat dari sudut tarikh, dari sudut sejarah, sebenarnya Al-Quran yang asal, yang mula-mula diturunkan dulu pada zaman Nabi suruh sahabat tulis dia hitam putih je. Jadi sahabat tulis tu tanpa dengan tulisan yang ada pada ketika itu, hitam putih saja. Dan pada peringkat awal tu memang Quran itu pada zaman Nabi tu masing-masing sahabat masing-masing dia ada mushaf masing-masing. Tak ada lagi pada zaman Nabi itu satu mushaf yang khusus, orang kata mushaf kerajaan Islam pada ketika itu, tak ada lagi. Masing-masing para sahabat dia buat mushaf Abu Bakar, mushaf Umar, mushaf Abdullah bin Mas'ud, mushaf Zaid bin Sa'id, masing-masing mushaf. Yang mana para sahabat pada ketika itu tak ada mushaf yang betul-betul komplit 30 juzuk masing-masing, tapi hanyalah simpanan masing-masing. Rasulullah mati sebab apa tak ada? Sebab wahyu pada ketika itu dia turun lagi. Turun. Jadi dalam proses. Kemudian mari zaman Abu Bakar, berlaku banyak para hufaz yang mati, maka Abu Bakar ambil inisiatif dilonggokkan. Jadilah disebut sebagai suhuf. Dia tak jadi mushaf lagi, disebut istilah dia suhuf. Pada ketika itu dilonggokkan satu tempat baru. Orang kata macam kerangka asas lah nak menjadi satu mushaf kerajaan. Sebab Nabi dah wafat, nak jadi satu mushaf yang kerajaan punya. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar, tapi istilah dia suhuf, dia masih belum dipolish dengan baik. Kemudian terus zaman Sayyidina Osman yang besarnya, barulah dijadikan sebagai disusun atur, dari sudut surahnya, dari sudut ayatnya, semua teratur tanpa baris, tanpa titik. Itu yang dinisbahkan sebagai mushaf Osmani. Mushaf Osmani. Tapi zaman itu masih tak ada baris, tak ada titik, hanya rumah-rumah huruf sahaja. Itu dia punya flow tu. Dan setiap kali nak berlaku perubahan ini, para ulama, para sahabat, mereka ni takut sebenarnya sebab tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut benda tu merupakan benda bid'ah yang terlarang, yang tercela kan. Mereka perlu berbincang, para sahabat setuju baru dia buat. Dan pada zaman Sayyidina Osman tu 12,000 orang sahabat yang setuju, bersetuju untuk masalah tu. Dan selain daripada masalah pada zaman Sayyidina Osman itu dibakar, ambil standard yang ada. Tak ada baris, tak ada titik lagi. Ini kita nak cerita, nak pergi kepada warna tu kan. Bukan senang sebenarnya. Ulama nak menentukan daripada tak ada jadi ada. Ada tu tak ada baris, tak ada titik. Kemudian zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, zaman tabi'in pula, dia datang, Islam berkembang, ramai orang nak baca Quran, orang bukan Arab tak erti nak baca. Jadi bila nak baca tu problem, salah baris, salah titik. So perlu diletakkan, mula-mula dia letak bukan baris, mula-mula letakkan bukan titik, mula-mula dia letakkan baris dulu. Baris dulu. Baris atas. Baris atas, bawah, depan kan. Itu sebenarnya sebab mula tu adalah orang Arab yang problem. Bukan kita bukan orang Arab ni, bagi kita orang bukan Arab paling penting titik dulu. Tapi bagi orang Arab sebenarnya problem dia baris. Dia tak reti grammar nahu tu, dia tak tepat kan. So isu dia pada grammar, mula dia letakkan baris. Ya betul. Dan sinilah bermulanya pewarnaan. Abul Aswad Ad-Du'ali mula dia diarah oleh khalifah minta supaya dia letakkan tanda, maksudnya tanda pada yang dia katakan mushaf yang tak ada baris, tak ada titik tadi, dia letakkan tanda supaya orang Arab mudah baca, tak salah dari sudut baris, bukan dari sudut titik, dari sudut barisnya. Maka dia letakkan tanda, mula tak nak bincang-bincang, lalas dia nak, dan dia letak tanda tu punya takut dia letakkan satu tanda yang berwarna merah. Maksudnya baris dalam bentuk titik. Kalau baris satu dia letak satu titik, kalau baris tanwin dua dia letak dua titik, tapi baris dalam bentuk titik berwarna merah. Itulah yang ada sebelah atas satu, bawah satu, dua, atas dua, bawah. Kalau baris depan dua, dekat tengah. Itu asasnya bermulanya warna yang lahir pada zaman tabi'in. Kemudian dia berkembang lagi, tabi'in dicantikkan lagi. Ada pandangan para ulama. Ibnu Mas'ud pernah ditanya. Ibnu Mas'ud ni dia seorang ulama yang dihantar ke Kufah. Bagaimana orang-orang yang menghiaskan Al-Quran ni dengan warna, maksudnya hiasan. Tadi kita katakan dari sudut penulisan teks Quran tu, dari sudut hiasan pula. Abdullah Mas'ud pernah tanya, bagi dia kata tak jadi masalah. Dia kata boleh, dia kata sebab orang nak baik pada Quran, cintakan pada Quran, hiasan. Hiasan bukan teks dia. Pernah juga Abu Hurairah ni memberi komentar,
dari sudut kalau hiasan Quran berbeza. Para sahabat ni, sahabat-sahabat besar, dia kata kalau ditanda-tanda, sebab Abu Hurairah ni dia sangat berpegang kepada sunnah Nabi, jadi dia takut benda ni benda baru, dia kata. Yelah. Jadi apabila letak tanda tu, dia kata takut berlaku kehancuran. Jadi dalam kalangan sahabat pun berbeza pandangan. Kemudian kalau kita tengok ulama-ulama terkini, Said Ramadan Al-Buti dia sebut, kalau dia kata ada mushaf yang diletakkan pewarnaan, warna. Contohnya warna itu diletakkan tanpa ada kegunaan. Contohnya dia katakan ada mushaf yang diletakkan perkataan Allah, itu satu Quran diletak Allah warna merah satu Quran. Jadi kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia kata yang ni tak ada faedahnya, tidak membantu apa-apa. Jadi yang ni pada pandangan dia tak boleh. Tu ini pandangan perbahasan para ulama berbeza-beza. Dan kita tengok pada zaman sekarang ni sebenarnya start tahun 2000, tahun 1900, tahun 2000 tu dah mula dah syarikat-syarikat ini mereka ni berinovasi kepada Quran, meletakkan kreatif. Sebab apa semua syarikat-syarikat ni dia kreatif? Sebab dia nak memudahkan masyarakat, orang awam untuk baca Quran dengan betul. Maka lahirlah warna-warna yang dicipta untuk memudahkan membaca Quran dengan bertajwid dengan betul. Antara yang terawal adalah ada mushaf daripada Syria, ada yang mendapat perakuan daripada Mesir. Jadi syarikat-syarikat yang besar ni dia buat dan dia ambil perakuan daripada ulama-ulama yang hebat. Ada ulama berikan perakuan, dia kata ada mushaf ini je, mushaf lain tak boleh. So berperingkat. Jadi dalam konteks ahli-ahli lajnah ni, kami ni seramai 35 orang ni, kami menganalisis. Kita melihat dari semasa ke semasa bagaimana perkembangan itu berlaku. Satu. Kedua, kita melihat dari sudut konteks apa pandangan-pandangan ulama. Kalau nak mewarnakan ni boleh ke tak boleh? Kalau nak warna yang jenis macam mana, maka berlakulah situ. Syarikat-syarikat yang ni letak warna biru, ni warna merah. Mak wajib yang ni baca 5 harkat, warna biru, yang ni letak warna merah. Dan syarikat ini dia kata yang ini warna ni dia punya, syarikat ni tu je. Dia jadi warna masalah. Yang ni baca begini, jadi susah. Jadi apa peranan yang dia mainkan oleh lajnah? Jadi kami melihat kepada semua benda ni sekitar tahun 2016 kita adakan mesyuarat perbincangan dengan pihak syarikat. Pada ketika itu kita ada mesyuarat di Kuantan, kita panggil semua syarikat ni dalam konteks Malaysia. Kita panggil, kita bincang dan kita letakkan penyelarasan dari sudut warna je dulu. Yang ni supaya nanti haknya itu dia akan kembali kepada KDN. So tak ada boleh lah syarikat declare kata dia punya yang ni hak cipta, dia tak berlaku begitu. Ada SOP-nya lah. Maknanya ada berapa warna je pada peringkat asal ni kita ada 8 warna. Kita ada 8 warna. Kita ada warna merah, biru, hijau, jingga, oren dan juga ungu. Kemudian untuk 6 tu yang sekarang. Kemudian kita asas dia warna hitam dan kita ada warna kelabu. Asas dia 8. Kemudian ialah kita ahli lajnah sebab benda ni ijtihad. Yang warna kelabu tu kita buang sebab kelabu tu dia mengeliru. Ada kalau kita tengok masa-masa yang lama dia gunakan warna kelabu tu untuk apa? Untuk pendekatan nak memberitahu bahawa ayat perkataan huruf tu tidak dibaca. Tetapi kami melihat itu tidak sepatutnya berlaku sebab dia tag mushaf jangan dikelabukan sebab dia tag ada tetap tag mushaf Al-Quran. Masya-Allah. Jadi pada 8 tu kemudian kita buang yang kelabu, tinggal 7 untuk permohonan tajwid dan asas dia berwarna hitam gitu. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor pencerahannya tu. Sikit lagi kita sambung dengan doktor. Nak kembali dengan Ustaz Farid. Kenapa penerbitan Al-Quran perlu mendapat kelulusan dan perakuan KDN? Kenapa? Seperti yang doktor sebut tadilah. Bila ada inovasi dari segi warna dan sebagainya tu, sebenarnya perlunya ada sesuatu Al-Quran tu perlu ada kelulusan dan perakuan nak bagi memelihara ni lah. Supaya pertamanya yang paling penting ialah teks Al-Quran tu betul. Yang warna ni dia datang kemudian. Yang pentingnya adalah supaya tidak ada berlaku dari segi teks tu titiknya tak ada, barisnya huruf tak terputus. Jadi kita Al-Quran yang ada perakuan ni memastikan Al-Quran yang diberi itu adalah Quran yang sahih. Jadi kalau ada berlaku kesalahan pun senang. Sebab bila ada perakuan KDN, kita ada syarat. Dan untuk dapatkan perakuan KDN, mesti ditulis itu penerbit dia, pencetak dia, nombor sekian. Sebab nanti kadang kita tahu bila berlaku banyak cetakan, ada kali berlaku yang rosak tu. Jadi bila pengguna ni dapati Quran ni salah,
Jadi ada nama penerbit pencetak tu, kita wajib Boleh kena rujuk. ada. Boleh rujuk. Jadi dia boleh rujuk ataupun dia boleh maklum kepada KDN. Baik, kita akan sambung Baik. selepas ini. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Diturunkan penuh ketertiban, umpama cahaya, umpama cahaya menyinari ke seluruh alam. Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah, kita kembali dalam rancangan Temu Bual Alpha 102 yang mana anda juga boleh saksikan secara langsung di Facebook sekarang. Nasional FM sentiasa di hati. Penandaan dan perakuan Al-Quran di Malaysia, itulah topik pada hari ini. Kita kembali bersama dengan Dr. Siddiq. Saya macam memang tak berkelip mata saya dengar Ustaz Dr. cerita tadi daripada doktor ambil daripada zaman Nabi lagi proses Al-Quran itu sampai sekarang dah berkali-kali berwarna nak memudahkan kita baca. Jadi apa istimewanya Mushaf KDN yang telah dilancarkan pada tahun ini? Okey, DJ Laila, rakan panel dan juga para pendengar sekalian. Keistimewaan yang ada pada Mushaf KDN ialah yang dilancarkan. Ini kita punya mushaf. Boleh tengok di kamera. Ni mushaf KDN Al-Quran Al-Karim. Ini mushaf KDN. Mushaf rujukan lah kepada semua syarikat, Doktor boleh kena tunjuk pencetak semua. Ini yang telah dilancarkan oleh KDN. Okey. Okey, apa istimewa dia? Pertama, mushaf kita ni kita mengikut standard bagaimana kaedah penulisan Rasam Osmani. Dia ada 6 kaedah lah dalam menulis teks Al-Quran tu Rasam Osmani. Dari sudut dhab dia kita ikut dhab masyariqah, dan kita secara asasnya kita melihat kepada mushaf-mushaf yang dicetak oleh Mujamma' Malik Fahad. Itu asas lah dari sudut tanda-tanda umum yang selain daripada teks mushaf yang dikatakan mushaf Rasam Osmani. Kemudian istimewa dia, mushaf ni kita ada 6 color, 6 warna dari sudut pewarnaan tajwid yang kita perkenalkan, iaitu warna coklat bagi hukum mat lazim yang 6 harkat tu warna coklat. Kalau warna merah itu hukum panjang juga, mat wajib, mat jaiz, mat silah yang 4-5 harkat. Kemudian kita ada warna jingga. Warna jingga ni untuk mat arid disukun, mat lin 2, 4, 6 harkat. Kemudian kita ada yang berwarna hijau. Warna hijau ni semua perkara yang melibatkan ada dengung, dengung 2 harkat nak masuk, kita letak warna hijau. Jadi semua hukum tajwid yang berkait dengan itu. Kemudian kita ada warna biru yang itu merujuk kepada qalqalah, lantunan pada itu. Dan kita ada warna ungu iaitu untuk huruf ra yang sifatnya yang dibaca dengan tebal. Itu 6 kategori. Kemudian kita ada juga dari sudut wakaf dan ibtidak, kita meletakkan penandaan wakaf ibtidak ini, yang mana ketika wakaf ada 2 warna, ada warna merah lembut, warna pink, dan juga warna hijau yang lembut untuk wakaf dan juga ibtidak itu. Dan kaedah kita meletak itu, kita merujuk kepada ulama-ulama yang mutabar untuk menentukan tempat yang sesuai untuk diletakkan. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas perkongsian tersebut. Kita tak sempat masa untuk bersama dengan Ustaz Farid. Tapi untuk mengetahui ciri-ciri Al-Quran yang telah mendapat perakuan KDN, anda boleh layari Kementerian Dalam Negeri, saya rasa epq.kdn.gov.my. Di sana ada banyak maklumat bagaimana untuk kita mengetahui ciri-ciri Al-Quran yang telah mendapat perakuan KDN yang betul dan yang tepat. Teruskan dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih Ustaz dan Doktor.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 pagi. Parti Kongres yang merupakan pembangkang di India mengadakan perhimpunan di New Delhi. Tindakan itu bagi membantah peningkatan kadar inflasi dan pengangguran di negara berkenaan. Beribu-ribu penyokong parti berhimpun untuk mendengar ucapan pemimpinnya Rahul Gandhi. Rahul menyifat